Telah kita sebut ibu bapa sekalian, Isra' Mi'raj yang kita sambut hujung bulan Sya'ban, hujung bulan Rajab baru-baru ini adalah satu mukjizat yang besar berlaku hanya kepada Nabi SAW sahaja, tidak berlaku pada mana-mana Nabi yang lain. Sebab itu disebut mukjizatul kubra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang agung hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian, sehinggalah ke bulan Sya'ban yang berkat ini. Tak berapa lama dah kita nak sambut bulannya Ramadan Al-Mubarak. Tu yang kita masih lagi istiqamah baca doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang bulan Rajab kita dapat berkat dah. Tu yang jadi sampai umur kita ke Sya'ban ni. Dan Sya'ban pun begitu juga, kita harap ya Allah sapalah umur kita ke dalam bulan puasa yang tak berapa hari sahaja lagi. Malam ini kita nak membicarakan sambungan Isra' Mi'raj kita yang lalu. Siri pertama sudah selesai, kita nak selesaikan siri kedua, siri penutup Isra' Mi'raj kita yang lalu. Telah kita sebut ibu bapa sekalian, Isra' Mi'raj yang kita sambut hujung bulan Sya'ban, hujung bulan Rajab baru-baru ini adalah satu mukjizat yang besar berlaku hanya kepada Nabi SAW sahaja, tidak berlaku pada mana-mana Nabi yang lain. Sebab itu disebut mukjizatul kubra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang agung hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut naik ke langit, ada Nabi lain naik ke langit ada. Seperti Isa bin Maryam, Al-Quran sebut wa qawlihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Orang Yahudi, orang Nasrani kata, kami ni sudah bunuh anaknya Maryam, iaitulah Isa pesuruh Allah tu, kami bunuh dah. Allah jawab, wa ma qataluhu, dah, mereka tak bunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula salib. Tidak bunuh, tidak salib. Walaupun Nasrani dan Yahudi kata kami bunuh, kami yang salib hari Jumaat pukul 3 petang itu. Allah kata dah. Walakin syubbiha lahum, dah yang dibunuh siapa? Orang seumpama Isa dinampak pada tenteranya Rom itu wajahnya seakan-akan Isa. Ni kuasa Allah. Ni kehendaknya Allah. Allah selamat nabinya, pesuruhnya, maka diserupakan wajah orang yang mengkhianati Isa itu. Ditangkap,
hak itulah dibunuh, hak itulah disalib. Dan Isa ke mana? Ni Quran sebut ni. Antara Nabi lain yang diangkat ke langit. Al-Quran sebut Isa ni, bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan ia diangkat ke hadirat Allah. Makna soal naik ke langit, ada Nabi lain naik juga ke langit, iaitu Isa anak Maryam. Dan juga Nabi Idris alaihi salam naik ke langit, betul. Tetapi tidak sama macam Nabi kita diangkat ke hadirat Allah, terima kefarduan solat itu. Dan kita dah sebut peristiwa ini besar naik ke langit. Sehingga kan lebih daripada 20 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis tentang Nabi naik ke hadirat Allah malam Isra' Mi'raj. Ramai, lebih 20 orang. Barangkali bila kita dengar lebih 20 orang tak terasa ramai. Tak terasa tak ramai mana kalau 20 orang. Tapi kita belajar ilmu hadis. Kita belajar ilmu hadis. Hadis ni tuan, saya buat contoh mudah saja. Tahun 90-an dulu. Kita buka TV. Bila sampai waktu solat, baik zuhur, baik asar, maghrib, isya, TV kadang-kadang dia tak sempat dah nak siar azan, tak sempat macam dulu. Dulu tahun 80-an, kita dengar lagi azan dalam TV. Dia buat gambar masjid negara tu. Gambar masjid negara sambil orang azan dulu. Tahun 90-an, tak sempat dah tuan nak siar azan, hanya disiar mafhum hadis. Ingat ke tidak? Ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi, siapa yang semayang 5 waktu sehari semalam seumpama dia mandi 5 kali sehari semalam di depan sungai mengalir depan rumah dia tu. Kan kita biasa dengar hadis tu, biasa dengar tahun 90-an. Hadis kita dengar biasanya apa dia? An Abi Hurairah, seorang. Dari Abu Hurairah, sahabat Nabi, seorang. An Abi Sa'id Al-Khudri, seorang juga. Sahabat Nabi Abu Sa'id. An Umar bin Al-Khattab, hadis iman, Islam, ihsan itu, seorang juga. Umar sahabat Nabi, lagi mertuanya Nabi. Tetapi bila hadis Isra' Mi'raj ni, ini yang kita belajar ilmu hadis ni, lebih 20 orang. Barulah masing-masing terasa, bila faham tentang ilmu hadis, baru nampak ramai sungguh sahabat yang riwayatkan Isra' Mi'raj. Kenapa ramai? Sebab apa ramai? Ini nak menunjukkan besarnya peristiwa ini, besar. Dan ulama kita, our scholars, baik dalam bidang sirah, baik scholars dalam bidang fiqh, baik scholars dalam bidang tarikh, yakni sejarah, tidak bersepakat dalam nak tentukan bila sebenarnya Nabi Isra' Mi'raj. Tidak sepakat. Bila satu benda tidak sepakat, fahamlah kita, terlalu ramai orang buat kajian. Itu yang jadi saya cenderung begini sebab kajian saya begini. Saya cenderung begitu sebab hujah saya bertemu begitu pula jenisnya. Ini nak menunjukkan ramai. Maka faham kita Isra' Mi'raj ni besar. Telah kita sebut dalam siri yang lalu. Selain dari pandangan yang kita dengar semua, Nabi Isra' Mi'raj ni 27 Rejab tahun 10 kenabian.
Ada juga pendapat lain kata Isra' Mi'raj bukan bulan Rejab tapi bulan Muharram. Ada juga pendapat kata Isra' Mi'raj bukan bulan Muharram tapi bulan Ramadan, bulan puasa yang kita nak berjumpa 2-3 hari lagi tu. Ada yang kata Nabi Isra' Mi'raj bukan umur 50, dah 40. Seawal jadi Nabi, Allah naik teruslah Nabi ke hadrat Allah, terima kefarduan solat. Ini pendapat our scholars dalam bidang tafsir Imam Tabari. Ada pendapat kata bukan 50 Nabi Isra' Mi'raj, bukan pula umur 40 Nabi Isra' Mi'raj, tetapi di tengah-tengah antara 40 dan 50, tengah 45 tahun. Ini pandangan Imam Nawawi, scholars besar dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Dan pandangan scholars besar dalam bidang tafsir Imam Qurtubi, yang kita baca tafsirnya, tafsir Qurtubi itu. Jadi faham dah lah kita, jemaah Masjid Al-Falah yang malam ni saya jangka tak kurang 13,000 orang ni agak saya ni. Dah faham belaka dah. Faham apa dia? Besarnya peristiwa ini Ustaz ya. Ya, besar peristiwa ini. Ni siri yang lalu kita nak peringat saja dulu. Malam ini kita nak sambung. Apabila Nabi daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi sampai sekejap tuan, tak lama. Bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib nak tuju ke isya'. Kita ni sementara tunggu isya', ni yang tuan-tuan nampak berzikir sambil pejam mata tu ya, pejam zikir sebenarnya maghrib nak tuju isyak tu lebih kurang 40 minit gamaknya bang ya, 40 minit agaknya. Jadi kalau begitu fahamlah kita, Nabi dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa lebih kurang 40 minit. Allah sekejap. Macam mana sekejap Ustaz? Baca hadis Sahihul Bukhari itu cerita panjang lebar. Buruk yang Nabi naik ni tunggangan pada malam Isra' Mi'raj. Satu jenis tunggangan pada malam Isra' Mi'raj sahaja. Besar daripada kuda, kecil daripada unta. Tu hadis sebut begitu. Warnanya putih. Telah kita sebut dalam siri yang lalu. Apa gunanya hadis ni terang panjang lebar sampai warna buruk putih pun dibahas, disebut dalam hadis tu. Rupanya kita dapat ambil satu istimbat, panduan, pedoman. Bila disebut warna putih, rupanya banyak ibadat kita ini, ritual, sakramen kita dalam ibadat ini, warna putih sudah sinonim dengan ibadat kita. Warna putih sudah sinonim dengan ibadat kita. Nabi SAW mengakikahkan cucunya. Sebut akikah nak suka sama abang ya. Akikahkan cucunya. Dengan kibas, dengan kambing warna putih. Dengar dah tibu apa sekalian. Nak akikah cucu bulan depan, nak dapat cucu tu, warna putih yang kita nak cari. Menjadi sunnah, menjadi sunat.
Udhiyah. Apa dia udhiyah? Sembelih binatang korban raya haji dah dekat tak berapa bulan lagi tu. Cari lembu, kurban, kambing biri warna putih. Kita baca tafsir. Bila sahaja Adam disuruh Allah beritahu anaknya Qabil dan Habil, Allah nak korban. Pasal Qabil ni tak boleh terima, kena menikah dengan labudah. Syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik, nak kembang zuriat, nak jadi salah silah genealogi, keturunan salah silah. Maka apa nak dibuat, nak kembang zuriat, boleh menikah adik-beradik. Syaratnya bukan adik-beradik yang lahir keluar sama waktu. Kerana Hawa, bonda kita ni Hawa, katanya riwayat bersalin secara kembar sebanyak 39 kali. 39 kali beranak tuan. Setiap kali keluar kembar. Ni nak jadi kembang manusia ni. Maka syariat ketika itu nak menikah apa? Menikah adik-beradik lah, nak cari orang mana lagi. Boleh. Tetapi tidak boleh yang keluar sama lahir. Kebetulan Qabil ni dia lahir bersama dengan adik-beradik perempuan dia nama Iklimah tu. Ni kita dah tahu tafsirnya. Habil pula beranak keluar dengan adik perempuannya Labuda tu. Ni kita dah tahu sama dah. Saya nak ulang, nak sebut pedoman istinbat hukum tu. Maka Qabil nampaknya tidak boleh menikah dengan Iklimah. Dah nak menikah dengan siapa? Labuda. Habil kena menikah dengan Iklimah. Kena bersilang begitu. Maka timbul perasaan Qabil ni tak puas hati. Sebab Iklimah ni Allah jadikan comel tuan. Labuda bukan tak comel. Dengan kakaknya mungkin kurang sikit. Gamaknya begitulah. Takut nak kata tak comel, takut kurang sikit. Ya, macam tuan-tuan ni, saya takut nak kata tidur, saya kata zikir. Kan saya sebut tadi tu, baru cerah mata masing-masing tu di ujung sana tu. Ya. Jadi kena menikah dengan Iklimah. Tak puas hati. Apa berlaku? Turun perintah dari Allah. Adam beritahu Qabil, Habil buat korban. Qabil ni peladang, Habil penternak. Qabil dia cari hasil tanaman di kebun dia yang reject dah. Yang tak berapa nak segar layu dimakan ulat tu, dia kata letak je lah di puncak bukit tu. Habil ni ikhlas tuan. Ni gambaran ni. Dalam satu rumpun tak semua sama, hati tak sama. Walaupun bing kita belaka, anak kita belaka, hak ni begini, hak ni begini. Bin Adam belaka. Habis pun dia cari kibas yang gemuk putih tu. Ketika itu Quran sebut dalam suratul Maidah, tanda korban diterima ialah bila letak kibas puncak bukit, letak sayur-sayuran di puncak bukit, akan ada api dari langit berwarna putih. Putih juga yang dia. Putih juga. Api warna putih akan sambar mana-mana korban yang Allah terima. Disambar kibas warna putih. Ikhlas, putih, bersih. Diangkat ke dalam syurga. Ibnu Katsir dia sebut dalam tafsir dia, diangkat kibas tu dalam syurga. Bila zaman Nabi Ibrahim nak ganti nyawa Ismail, kan turun kibas yang sama.
Kibas habis zaman dulu tu, turun ganti nyawa Ismail. Ada ulama kata, kalau generasi itu soleh, tok nenek moyang kita soleh, atau kita orang soleh, insya-Allah anak cucu cicit cuik capai lambai keturunan kita tu akan jadi soleh. Akan jadi soleh. Jadi soleh mudah-mudahan. Ya. Ini jadi putih satu perkara yang sudah sinonim dengan ibadat nampaknya. Mati kita balut kain putih. Kita ihram, buat umrah, buat haji, wukuf samalah. Kita pakai ihram putih. Tuan-tuan saya nak tanya, boleh tak pakai ihram selain putih? Ini nak tanya. Tuan-tuan dia semua tanya saya ni, biarlah saya pula tanya tuan-tuan. Boleh ke tidak kita ihram ataupun wukuf di Arafah pakai ihram berwarna pink contohnya? Kamu dah soalan tu. Sudah. Masing-masing pun pensang belaka. Tolong angkat saya Ustaz, siapa keluar, bila keluar boleh bangun dah saya. Kata dia. Ada dibahas dalam fiqh, ada dibahas. Saya tak nak jawab tu, nak khabar soal putih dibahas. Kalau selain putih pun siapa dibahas? Nak menunjukkan apa dia? Sudah sinonim putih tu dengan kita. Ya, baik. Bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, riwayat kata, hadis Bukhari sahih ni, Nabi mengimamkan solat. Roh para Nabi yang ramai tu, 124,000 orang tu, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, lalu Nabi imamkan. Maka jemaah tanya, solat apa Nabi semayang? Sebab Nabi belum naik ke hadarat Allah untuk terima kefarduan solat. Nabi imamkan solat ruh para Nabi di Masjidil Aqsa, belum naik lagi ke hadarat Allah untuk terima kefarduan solat. Dah solat apa yang Nabi buat itu? Rupanya solat ini sudah ada lama dah, sebelum Isra' Mi'raj lagi. Orang pertama solat atas dunia siapa? Nabi Adam alaihi salam. Maknanya Allah cipta makhluknya manusia, semayang sudah ada. Semayang sudah ada. Cuma cara Adam semayang tidak sama dengan kita, kita pun tak sama dengan tok nenek moyang kita Adam tu. Riwayat kata Adam semayang dengan cara macam mana? Sujud, lalu tasbih. Tasbih pun Allah ajar Adam. Fa'atammahunna. Kita baca ayat Quran tu. Ya, bi kalimatin fa'atammahun. Kita baca ayat Quran tu, Suratul Baqarah. Dia ajar nama benda-benda, kalimah-kalimah. Adam sujud, bila bangun tasbih. Sujud, bangun tasbih. Itu semayang waktu itu, cara waktu itu. Kalau puasa, Al-Quran sebut apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Puasa macam mana Ustaz? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam orang zaman dulu kala puasa dah. Bila disebut zaman dulu sudah ada puasa, maknanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat puasa ada dah? Ada. Kalau tidak, masa kan ada hadis tentang sahur. Hadis tentang sahur, Nabi kata bersahurlah. Sebab sahur ini membezakan puasa kamu dengan puasa orang sebelum kamu. Nampak tu tuan? Ahlul kitab, Yahudi baik, Nasrani baik, mereka puasa. Siapa sekarang puasa? Puasa orang Yahudi pun. Cuma dia tak ada sahur.
Dia tak ada sahur. Kita nak bersalahan tambuh sama dengan mereka ini, Nabi kata bersahurlah. Kerana ia membezakan bersalahan kamu dengan ahlul kitab. Jadi tafsir kata, orang pertama puasa atas muka dunia tidak lain tidak bukan ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Orang pertama semayang Adam alaihissalam. Orang pertama puasa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi puasa, semayang sudah ada lama dah. Jadi kalau Nabi mengimamkan solat, ruh para Nabi disebut dalam Sahih Bukhari itu tidaklah pelik, kerana semayang sudah ada lama dah. Jangan kita sangka sebelum Isra' Mi'raj Nabi tak semayang. Jangan sangka begitu. Sebelum Isra' Mi'raj sahabat ni tak semayang. Tidak tahu. Semayang dah. Cuma waktu itu disemayang dengan cara orang dulu. Semayang syariat dulu. Macam ibadat haji. Ibadat haji sudah ada lama. Sudah ada lama. Katanya dari segi falsafah, Adam orang pertama turun, kemudian seakan bertawaf kerana tak tahu nak ke mana. Luahnya bumi, alam, bayang orang pertama turun atas bumi, tak ada benda langsung lagi. Pokok-pokok kayu, daun, Allahu Akbar. Maka dia memuji Tuhan sambil ke sana sini, seakan-akan katanya mencari Tuhan, yakni sebagaimana kita tawaf, ya, memusatkan fikiran kepada Tuhan. Ini dari segi falsafah, kata-katanya pandangan. Tetapi sebelum Nabi SAW ibadat haji sudah ada. Sebelum Isra' Mi'raj semayang sudah ada. Puasa orang pertama puasa, kata mufassirin, our scholars dalam bidang tafsir, iaitulah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semayang orang dulu tidak sama dengan semayang selepas Isra' Mi'raj. Adapun semayang orang dulu hanya dilakukan 2 kali sahaja sehari semalam. Pagi sekali, petang sekali. Esok pula pagi, petang pula. Lusa pula pagi sekali, petangnya pula. Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. 2 rakaat pagi, petang sekarang 2 rakaat. 2 rakaat pagi esok, tunggu petang 2 rakaat pula. Terbit fajar dan terbenam matahari. Itu tempoh waktu bersolat. Sepatutnya semayang jenis begini dikekalkan, ya, sampai kiamat. Sepatutnya tuang dah. Ini jadi sampai ke 5 waktu ni. Oh, berat sangat ustaz. Sepatutnya. Itu pun syukur dah. Kalau dikekalkan 50 waktu, tak tahulah kita tuang nak pergi ke mana, tak tahu. Ceramah kuliah maghrib isyak tak tahu nak letak kat mana. 50 waktu. Bayangkan. Hanya 5 waktu. Rupanya semayang bukan sebab waktu, bukan sebab bilangan rakaat. Dia sebab jiwa yang kasih kepada solat. Kalau orang sayang kepada semayang, tak cukup yang wajib, dia tambah yang sunat. Tak cukup siang, dia bangun malam tuan nak semayang. Ni orang sayang kepada semayang. Tapi kalau orang tak berapa sayang pada semayang, kalau dikekal pun 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, nescaya dijamak kosarkan dia. Tu dia. Nak kata apa dia? Dia berkait dengan jiwa. Hadis kata Nabi dibelah pula dada sekali lagi di Masjidil Aqsa. Kita belajar bulan lepas, di Masjidil Haram dibelah sekali dada. Sampai Masjidil Aqsa, dibelah pula. Baru naik ke langit. Saya tak mau ceritalah langit pertama jumpa siapa, langit kedua ni kita dengar semua dari kecil sampai ke sekarang ni. Kita nak istimbat, ambil hukum, ambil pedoman saja. Kita berhenti dekat langit ke-7 terus, mudah begitu. Langit ke-7. Bila sampai ke langit ke-7, hadis Bukhari kata Nabi sebut pada sahabat, aku melihat moyangku Ibrahim
sedang menyandar di Baitul Ma'mur. Saya ulang hadis ni. Aku melihat moyangku Ibrahim sedang menyandar di Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur? Kata Ibnu Abbas, itulah tempatnya tawaf malaikat di langit ketujuh. Dan katanya lagi, Baitul Ma'mur itu pada langit ketujuh, tempat tawaf malaikat, kedudukannya setentang dengan Kaabah di Mekah. Kaabah di bumi. Kaabah ni setentang langit ketujuh, adanya Kaabah malaikat. Di bumi namanya Baitullah, di langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari ahli tafsir kata sebanyak 70,000 malaikat tawaf di langit ketujuh ni, tawaf di Baitul Ma'mur. Selesai tawaf, mereka masuk dalam Baitul Ma'mur, tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari 70,000 yang baru akan ganti tawaf. Selesai tawaf pun 70,000 hak baru tadi masuk juga dalam Baitul Ma'mur, tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari 70,000 yang baru pula akan ganti tawaf. Selesai tawaf pun mereka masuk dalam Baitul Ma'mur, tidak keluar-keluar sampai kiamat. Mari pula 70,000. Tuan-tuan, perkara ini tidak putus-putus, silih berganti sehingga kiamat berlaku. Nak menunjukkan apa? Besar kerajaan Allah, besar. Terlalu besar. Ibu bapa sekalian, kaya Allah, besar kerajaan, agung kekuatan Allah ni. Nak buat contoh mudah, gini aja. Dalam 11 tahun yang sudah, ni saya baca dalam satu portal, kemudian kita tengok link dia wawancara. Ada satu penganut Kristian Katolik, Roman Catholic Christian di Indonesia. Dia tengah makan nasi. Makan. Tiba-tiba bunyi letupan yang kuat atas rumah dia. Bunyi meletup. Bung, bunyi kuat. Kuat, saya buat contoh tu supaya mana-mana yang terlelap tu meletup kuat tuang atas. Speaker kita ni patut kuat lagi, barulah ya. Meletup atas. Maka dia pun berhenti makan nasi, keluar rumah tengok apa benda pula ni, siapa berlubang atas rumah ni. Rupanya rumahnya ditimpa satu batu. Beratnya 1.8 kilogram. Tak sampai 2 kilo ayanda, tak sampai. Tak sampai 2 kilo bang. Timpa rumah dia, berlubang atas rumah. Dia pun pelik, batu apa ni siapa berlubang atas rumah. Lama kelamaan peristiwa itu tersebar. Atas rumah sekian berlubang, ditimpa batu. Orang ni pun khabar ada batu jatuh atas rumah berlubang. Siapalah, seingat saya ya, kalau tak silap saya, satu orang daripada, sama ada United States ataupun Sweden, Scandinavian people. Ni researcher, orang cerdik lah. Mari Indonesia, dia nak beli batu itu. Jual ke saya lah batu awak tu, contohnya. Maka kata orang, lah, batu nak buat apa? Awak nak beli, ambil lah, dijualnya. Dia bayar RM50,000. Terjemah duit kita ni RM50,000. Terjemah duit kita, convert duit kita, RM50,000 Malaysia. Bila boleh pitih RM50,000, apa dia buat? Dia baiki atap rumah, dia baiki gereja di kampung dia, dia baiki kubur mendiang ibu bapa dia. Buat kebajikan lah tu. Tak lama. Selang beberapa tahun lepas itu,
tiba-tiba kecoh. Sehingga penganut Kristian Katolik ni yang jual batu tadi telah sampai pada dia satu video wawancara yang mana orang mari beli batu dengan dia itu sedang diwawancara. Siapa dia lelaki ni? Pakar meteorologi. Meteor. Terbukti batu 1.8 kilo itu katanya batu meteor. Yang omornya bukan lagi bilion, trilion tak boleh nak kira tuan guru. Bukan kita, toknyang kita tak ada lagi. Bukan toknyang, trilion. Trilion ni tuan tak tahu nak kira lah. Kita ada 20 jari ya. Kata tuan kira nak cukup trilion, gila agaknya kita. Trilion tahun. Harganya tak sampai 2 kilo, 1.8 kilo. Harganya ialah 7 juta US dollar. Nilai dia 7 juta US dollar. Bila orang ni tahu harga dia 7 juta US dollar, orang bayar dia 50,000, mengamuklah dia tuang, tak puas hati. Terasalah dia buat anaknya ya. Kalau awak bayar 500,000 taklah terkecil hati sangat, tak terasa sangat. 50,000. Apa yang saya nak cerita kuliah Isra' Mi'raj ni gini aja. Bila Nabi sampai ke langit ke-7, dilihat moyangnya Ibrahim menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni adalah tempat tawafnya malaikat. 70,000 malaikat tawaf setiap hari sehingga kiamat. Besarnya kerajaan Allah, kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan batu meteor yang tak sampai 2 kilo itu pun kalau jatuh atas dunia 7 juta US dollar kali 4, 28 juta. Tuan naik ke langit, tumpang Datuk Dr. Syekh Muzaffar, tumpang naik ke langit, tengok batu tergantung angkasa ni Allah banyak yang tu. Yang kecil, yang besar sangat, yang sederhana, macam sampah sarap saja. Berapa ratus ribu trilion yang atas dunia nak kena bayar kalau jatuh semua sekali. Besar kerajaan Allah ya, besar. Jadi sebab itulah tuan, besarnya kerajaan Allah ni, luahnya ilmu Allah. Kita siapa tak boleh nak habis ceramah hari ni. Sebab banyak lagi ya yang kita nak kena sambung. Siri ketiga akan datang. Kita dah masuk isyak dah ya. Masuk isyak dah. Mauliklah kita berhenti di sini tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan berkat kita diterima Allah hendaknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.